Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ar-rahmatul muhdad wal misbahul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita telah selesai menunaikan ibadat puasa. Kita berdoa agar segala amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meneruskan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sesungguhnya matlamat berpuasa ialah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus melakukan amalan-amalan kebaikan yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan, dan terus menghindarkan diri kita dari amalan-amalan yang tidak baik yang telah kita tinggalkan sepanjang bulan Ramadan. Moga-moga kita digolongkan bersama mereka yang dibebaskan dari api neraka, sebagaimana yang dijanjikan Allah melalui Rasul. Ini kerana pembebasan dari api neraka lah yang merupakan kejayaan yang hakiki. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maksudnya, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahala. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Tidaklah kehidupan di dunia itu melainkan hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini, semua umat Islam di seluruh dunia menyambut hari raya yang merupakan hari kemenangan bagi kita semua, kerana telah berjaya menempuh satu ujian yang maha berat. Sebulan lamanya kita telah berpuasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran dalam menempuh pelbagai ujian dan dugaan, semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak ada yang lebih menggembirakan kita semua apabila puasa yang kita laksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan puasa kita pada tahun ini dengan lebih baik dari tahun-tahun yang sudah. Maka pada hari ini kita tambahkan lagi kegembiraan itu dengan ucapan pujian serta kesyukuran kepada Allah, yaitu dengan menunaikan zakat fitrah, melakukan sembahyang sunat hari raya, bersedekah, bermaaf-maafan, mengeratkan silaturahim dan sebagainya. Inilah pengisian penting di hari raya, dan inilah yang dimaksudkan kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
dalam kita menyambut hari raya, marilah sama-sama kita menghayati lafaz takbir yang sering kita laungkan. Sedarkah kita bahawa lafaz takbir Allahu Akbar itu memberi makna yang cukup mendalam agar kita selaku hamba Allah hanya membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang selayaknya disembah dan dipatuhi. Peraturan dan undang-undang Allah sahajalah yang wajib dimartabatkan. Malamnya dalam kegairahan menyambut Idul Fitri, kita hanya mampu bertakbir, tetapi masih ramai lagi di kalangan kita yang tidak menghayati lafaz takbir tersebut. Lebih malam lagi, kita dapati ramai orang-orang Islam sanggup melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah dan mengabaikan hak-hak Allah yang wajib ditunaikan. Bermula dari menolak syariat Allah sehinggalah kepada melakukan maksiat dan kemungkaran-kemungkaran seperti perzinahan, pembunuhan, meminum minuman keras, memakan rasuah, fitnah-memfitnah dan sebagainya. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ketahuilah bahawa kemungkaran itu bukan sekadar terhad kepada apa yang disebutkan tadi semata-mata, bahkan membina kehormatan rakyat, menipu dalam pilihan raya, tidak menyerahkan pemerintahan kepada bukan ahlinya, mencuri harta awam, menahan manusia tanpa jenayah yang diputuskan oleh mahkamah yang adil, menyeksa manusia dalam penjara dan pusat tahanan, memberi, menerima dan menjadi orang tengah bagi amalan rasuah, mengambil hati dan memuji-muji pemerintahan yang tidak adil, menjadikan musuh Allah dan musuh umat sebagai pemimpin dengan mengenepikan orang-orang yang beriman. Semua itu juga adalah kemungkaran yang besar. Begitulah kita mendapati ruang bagi kemungkaran semakin meluas dalam masyarakat kita hari ini. Sehubungan dengan itu adalah menjadi kewajiban bagi kita untuk melakukan tugas merubah kemungkaran dan kezaliman itu sehingga ianya terkubur. Apakah seorang muslim yang cintakan agamanya dan sentiasa berusaha memperolehi keredaan Tuhannya akan berdiam diri ataupun lari berundur daripada medan apabila berhadapan dengan kemungkaran kerana takut ataupun mahu menyelamatkan diri? Perasaan seperti itu kiranya tersebar di kalangan umat, maka telah berakhirlah risalahnya sebagaimana umat yang terpilih di sisi Allah Subhanahu telah berakhirlah risalahnya sebagai umat yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khayran lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang munkar, serta kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Tidak heran sekiranya kita mendengar amaran Nabi SAW kepada umat Islam dalam masalah seperti ini. Baginda bersabda, "Idza ra'aitum ummati tahabu an taqula zalim, ya zalimu faqad tuwuddi'a minhu." Apabila kamu dapati umatku takut untuk berkata kepada orang zalim, sesungguhnya kamu seorang penzalim, maka telah layak diucapkan selamat tinggal untuk mereka. Riwayat Imam Ahmad. Artinya mereka sudah tidak layak lagi untuk hidup di bumi Allah kerana sanggup menerima kehinaan dengan membiarkan orang-orang zalim melakukan penindasan. Seorang muslim dengan kedudukan imannya dituntut agar tidak menjadi penuntut
terhadap kemungkaran walau apapun jenisnya, sama ada dia berbentuk politik, ekonomi, kemasyarakatan ataupun budaya. Bahkan dia hendaklah menentangnya dan berusaha merubah dengan tangannya sekira dia mampu. Kalau tidak mampu, maka menggunakan lidahnya dan penjelasan. Sekiranya dia tidak mampu merubah dengan lidah, maka dia berpindah ke peringkat lain yang paling rendah, yaitu merubah dengan hati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia cegah dengan lidahnya, dan sekiranya tidak mampu, maka hendaklah dia cegah dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itulah selemah-lemah iman. Dan kemungkaran yang paling besar hari ini ialah kemungkaran tidak melaksanakan hukum Allah di atas muka bumi, yang menjadi penaung kepada kemungkaran-kemungkaran yang lain. Dan hari ini bukan saja hukum Allah tidak dilaksanakan, bahkan hukum Allah dihina, dicaci, diperlekeh dan dipersendakan. Maka apakah boleh kita berdiam diri? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah SAW menyeru umat Islam untuk memerangi kerosakan di dalam negara dan menegaskan bahawa tindakan itu lebih afdal daripada menentang serangan daripada luar. Baginda menyatakan sewaktu ditanya tentang jihad yang paling afdal dengan menjawab, "Afdalul jihad kalimatu haq inda sultanin jahil." Jihad yang paling afdal ialah kalimah yang benar di sisi pemerintah yang zalim. Islam menyatakan bara kemarahan dan amat mengingkari mereka yang rela menerima kehinaan, rela tinggal di negara yang menghina dan menzalimi mereka, sedangkan mereka mampu berhijrah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al-mustad'afina minar rijali wan nisa' wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila fa ulaika 'asallahu an ya'fuwa 'anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura." Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang diambil nyawanya oleh malaikat semasa mereka sedang menganiaya diri sendiri kerana enggan berhijrah untuk membela Islam dan rela ditindas oleh kaum kafir musyrik. Mereka ditanya oleh malaikat dengan berkata, "Apakah yang kamu telah lakukan mengenai agama kamu?" Mereka menjawab, "Kami dahulu ialah orang-orang yang ditindas di bumi." Malaikat bertanya lagi, "Tidakkah bumi Allah itu luas yang membolehkan kamu berhijrah dengan bebas padanya?" Maka orang-orang yang sedemikian itu keadaannya, tempat akhir mereka ialah neraka jahanam, dan neraka jahanam itu ialah seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali orang-orang yang lemah lagi uzur dari kaum lelaki dan perempuan, serta kanak-kanak yang tidak berdaya upaya mencari helah untuk melepaskan diri dan tidak mudah mengetahui sesuatu jalan untuk berhijrah. Maka mereka yang demikian keadaannya, mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Dan ingatlah, Allah amat pemaaf lagi amat pengampun. Menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Min Fiqhud Daulah fil Islam, hijrah pada zaman ini bukan lagi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan hijrah sebenar zaman ini ialah dengan menggabungkan diri ke dalam jemaah Islam yang bekerja untuk mendirikan sebuah pemerintahan Islam. Oleh itu, segala usaha ke arah memastikan terhapusnya kezaliman dan penindasan, seterusnya tertegaknya sebuah pemerintahan Islam
dikira sebagai tugas hijrah atau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cerita Al-Quran yang berulang-ulang tentang golongan yang angkuh di muka bumi seperti Fir'aun, Haman, Qarun, pembantu dan tentera mereka adalah cerita yang memenuhkan hati seorang Muslim dengan kebencian terhadap mereka, mengingkari cara pemerintahan mereka, benci terhadap sikap melampau mereka. Dalam konteks negara kita Malaysia, jihad menentang kezaliman dan penindasan dalam negara dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem demokrasi yang ada. Kaedahnya ialah dengan kita memastikan calon-calon yang membawa suara Islam diberi sokongan padu. Dengan itu mereka mampu untuk menegur mengenai segala bentuk kemungkaran, penyelewengan dan kezaliman yang dilakukan dalam negara. Sehubungan dengan itu, segala bentuk usaha dan gerak kerja ke arah tercapainya matlamat tersebut adalah dikira sebagai jihad yang paling afdal. Demikian juga keluar mengundi untuk memilih jemaah yang memperjuangkan Islam adalah satu kewajipan ke atas setiap Muslim. Cuai atau lari daripada tugasan ini dikira sebagai kemungkaran yang besar. Maka bebaskanlah diri kita dari hanya merungut sebagai golongan yang ditindas. Sebaliknya berusahalah untuk memerdekakan diri kita. Mudah-mudahan kita memerdekakan ulama-ulama, guru-guru, pegawai-pegawai kerajaan, supaya mereka boleh mengajar ilmu yang mereka pelajari dan tidak hanya menjadi tukang anduk sedangkan kemungkaran berleluasa dalam negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadi taqwa. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah pada hari raya ini kita merasakan betapa besarnya nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Ta'ala, dan hanya kematian di dalam iman dan Islam sahaja yang diredai oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Pada hari ini juga hendaklah kita ingat betapa besarnya nikmat persaudaraan Islam yang nikmat dalam Islam yang dianjurkan dalam Islam. Tanda iman seseorang ialah dia kasih kepada saudara seagama dengannya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu
sehingga kamu mengasihi kepada saudara kamu sebagaimana kasihnya kepada diri sendiri. Sehubungan itu, hendaklah lahir dalam hati setiap orang Islam perasaan sedih terhadap bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di serata dunia, seperti di Palestin, di Suriah, di Burma, di Iraq, Afghanistan dan lain-lain. Jika tidak mampu membantu mereka dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurangnya melalui doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberi pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia dan penuh berkat ini juga, marilah kita membanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui berbagai bentuk jihad dan pengorbanan. Tanda kasih kita kepada baginda dirakamkan melalui ucapan selawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman, ucapkan selawat dan salam ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatika al-muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, dan orang-orang Islam lelaki dan perempuan. Wa alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Ikatlah kasih sayang di antara hati mereka dan perbaikilah hubungan di antara mereka, dan tolonglah mereka dalam menghadapi musuh engkau dan musuh mereka. Allahumma adhibil kuffar wal munafiqin alladzina yasudduna an sabilik yubaddiluna dinak wa yu'aduna al-mu'minin. Ya Allah, kenakanlah azab seksa-Mu ke atas orang-orang yang menolak agamamu dan orang-orang munafik yang menghalangi perjalanan agamamu, dan mereka yang menukarkan agamamu, dan mereka yang memusuhi orang-orang yang beriman. Allahumma khalif kalimatahum wa shaddid baina qulubihim waj'al tadmirahum fi tadbirihim wa adir alaihim dairatas sawu. Ya Allah, cetuskan persengketaan dalam barisan mereka, pecah belah dan porak-poranda di antara hati mereka, dan jadikanlah kehancuran dan kemusnahan mereka dalam teknik yang mereka atur sendiri, dan habisilah usaha jahat mereka dengan menemui kegagalan yang sangat buruk. Allahumma anzil bihim bi'sakal ladzi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin ihzimhum wa zazilhum wansurna 'alaihim. Rabbana a'inna wa la tu'in 'alaina wansurna wa la tanshur 'alaina wankurna wa la tankur 'alaina. Ya Allah, perturunkan kepada kaum yang melakukan jenayah dan derhaka pukulan Engkau yang tidak dapat ditangkis lagi. Kalahkan mereka, gegarkan mereka, dan bedalah kami dalam perjuangan menghadapi mereka. Ya Tuhan kami, bantulah kami, dan janganlah Engkau bantu mereka mengalahkan kami. Bedalah kami, dan janganlah Engkau beda mereka dalam menghadapi kami. Pandulah kami dalam mengatur strategi memperdayakan mereka. Janganlah kami tertipu dan terpedaya dengan teknik mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah dan pandulah pemerintahan raja kami ke bawah duli yang mulia Sultan Muhammad V, Ibni Sultan Ismail Petra, Sultan dan yang dipertuan lagi negeri Kelantan Darul Naim ke arah yang Engkau sukai dan Engkau radai. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih dzata bainihim
واهدهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام ووفقنا الله وإياكم لكل فعل حميد وأعاد علينا وعليكم من بركات هذا اليوم السعيد وأدخلنا وإياكم الجنة مع الفائزين الذين دعواهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.